Berjumpa lagi dengan Cikgu Fauna Izzah binti Yaakob. Okey, hari ini kita akan belajar unit 16, masih lagi di unit 16. Tajuk hari ini ialah usaha ahli sains, pemahiran seni bahasa, buku teks muka surat 124. Okey, murid-murid boleh rujuk buku teks tahun 5 Bahasa Melayu pada muka surat 124. Okey, baiklah. Objektif pengajaran dan pembelajaran hari ini, murid dapat mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal yang ditulis mengikut tulisan Jawi. Dalam perumpamaan dan mempersembahkannya. Maksudnya ada perumpamaan ataupun peribahasa yang telah ditulis mengikut tulisan Jawi. Jadi apa yang awak akan dapat belajar hari ini ialah mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal tadi yang ditulis mengikut tulisan Jawi. Contohnya peribahasa yang ditulis menggunakan tulisan Jawi. Okey, baiklah. Siapakah ahli sains? Murid-murid tahu siapakah ahli sains? Biasa kita selalu dengar, saya nak jadi ahli sains. Kalau awak ada tengok dekat Astro Ceria ke, ada program TV yang menunjukkan aktiviti-aktiviti ahli sains. Okay. Kadang-kadang kita selalu terdengar kalau kita fikir ahli sains, mesti dia pakai kod macam doktor tu kan. Ya, ahli sains dia mesti memakai kod macam doktor tu, seperti doktor. Sebab kerja mereka adalah di dalam makmal. Okey, kita tengok. Ahli sains ialah secara umumnya merujuk kepada sesiapa sahaja. Sesiapa sahaja yang melakukan aktiviti-aktiviti bersistem. Dia melakukan aktiviti bersistem untuk mengaut ilmu. Mengaut ilmu ni untuk mencari ilmu. Atau mana-mana individu, mana-mana orang yang melakukan apa-apa jenis aktiviti dengan asas pemikiran atau falsafah. Okey, kita tengok seterusnya. Ahli sains adalah individu yang mungkin sekali pakar dalam satu bidang sains ataupun lebih. Dia pakar dalam bidang sains. Okey, contohnya dietetik. Doktor dietetik. Mungkin awak tak pernah dengar. Okey, doktor dietetik ni doktor pemakanan. Sebab itulah jika pernah dalam topik bahasa Melayu ada bahagian pemakanan, ada tentang pemakanan seimbang tu kan. Itulah pekerjaan dietetik, doktor pemakanan ni. Mereka akan mengkaji makanan mana yang ada kanji, makanan mana yang ada karbohidrat, berapa banyak karbohidrat yang ada. Contohnya nasi. Kalau kita makan nasi, makan je lah kan. 1 senduk, 2 senduk. Tapi ahli dietetik ni, 1 senduk dia kaji. Ada berapa karbohidrat dalam 1 senduk nasi. Sesuai tak orang yang ada penyakit, contohnya penyakit kencing manis ni, makan 1 senduk. Sesuai tak makan 2 senduk. Sebab contohnya orang yang berpenyakit kencing manis ni, dia tak boleh melebihi makanan. Dia tak boleh makan melebihi tahap yang ditetapkan. Kalau tak, penyakit dia tu akan lebih memburuk. Sebab itulah kalau sesiapa pernah masuk hospital, akan ada pagi-pagi akan ada jururawat yang hantar makanan kan. Makanan yang dimasak tu, tukang masak hospital, jururawat yang hantar tu, sebenarnya pakar dietetik yang menetapkan.
Contohnya ada seorang makcik ni, dia sakit buah pinggang. Jadi makanan yang sesuai untuk dia telah ditetapkan oleh pakar dietetik. Okey, dia kata tukang masak mesti masak makanan sebanyak ini. Sayur macam ni sahaja, lauk macam ni sahaja. Tu untuk orang yang sakit buah pinggang. Sebab itulah di hospital ni memang akan ada pakar dietetik, doktor dietetik ni. Tu maksudnya. Andai kata suatu hari nanti ada anak murid cikgu yang nak jadi doktor, tak semestinya doktor bedah. Doktor dietetik juga adalah ahli sains. Bahagian awak adalah mengkaji makanan. Okey. Selain itu, ahli sains forensik. Pernah dengar forensik? Biasa kita dengar kalau forensik ni jika ada berlaku pembunuhan. Kalau berlaku pembunuhan je, polis akan cari pakar forensik. Pakar forensik ni dia pakar dalam bidang dia. Bidang dia mungkin untuk mengesan darah, mengesan DNA, mengesan apa-apa sahaja bukti. Itu adalah pakar dia. Jadi contohnya pembunuh. Dia telah membunuh seseorang. Jadi darah dia juga ataupun rambut ataupun kulit dia apa ke semua ataupun kuku dia ada terlekat pada mangsa yang dia bunuh. Jadi pakar forensik ni lah yang akan kaji. Dia akan ambil sampel contohnya rambut pembunuh tu ke. Dia akan pergi ke makmal. Dia akan kaji siapakah pemilik tu. Kalau awak pernah tengok cerita-cerita CSI, FBI, cerita orang putih kan? Macam itulah. Okey. Ni pakar dietetik. Ahli sains pakar dietetik ni. Okay, yang ini pakar forensik. Awak boleh tengok macam mana. Okay, contohnya boot ni. Handle crime scene evidence. Dia tengah bukti jenayah. Dia tengah kesan bukti jenayah ni. Ada darah. Ni tengok ni dalam mangkuk ni ada darah. Semua tu ahli forensik ni yang akan mengkaji, nak cari bukti. Okey, seterusnya baiklah murid-murid, kita terus kepada pembelajaran kita hari ini. Murid-murid boleh rujuk buku teks muka surat 124. Okey, baiklah. Aktiviti hari ini mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal dalam tulisan Jawi. Okey, baik. Kita baca dulu sama-sama. Usaha ahli sains. Rubini dan Encik Vijay berbual tentang jasa ahli sains dalam kehidupan manusia. Nasihat beliau, Rubini mestilah rajin berusaha, bagai lebah mengumpulkan madu jika ingin berkerjaya sebagai saintis. Dia perlulah rajin meneroka perkembangan baharu bidang sains. Okey, baiklah. Rubini dan Encik Vijay ni tentulah anak dan ayah. Okey, jadi mereka sedang berbual tentang jasa ahli sains dalam kehidupan manusia. Ahli sains ni banyak jasa daripada kita. Melalui mereka lah tengok dia membantu. Cuba awak tengok dalam gambar ni. Dia membantu kita mengesan sel contohnya. Mengesan darah. Okey. Nasihat beliau, Rubini mestilah rajin berusaha. Okey. Kalau nak jadi ahli sains, mestilah rajin berusaha. Bagai lebah mengumpulkan madu. Pernah awak tengok lebah? Lebah dia mengumpulkan madu sikit. Walaupun sikit-sikit, lama-lama jadi banyak. Tetapi mereka rajin. Mereka rajin kumpul. Jika ingin berkejaya sebagai saintis. Maksudnya, bagai lebah mengumpulkan madu ni, maksud dia apa? Maksudnya, orang yang
rajin. Maksud dia sama seperti lebah. Lebah itu sifatnya rajin. Okey, dia perlulah rajin meneroka perkembangan baharu bidang sains. Okey, untuk jadi ahli sains mesti meneroka perkembangan baharu bidang sains. Contohnya teknologi-teknologi sekarang yang kita gunakan, mesti ikut perkembangan tersebut. Okey, baiklah. Bagai lebah mengumpulkan madu, ini adalah peribahasa yang kita akan belajar hari ini. Maksudnya ialah orang yang rajin. Contohnya, kita tengok contoh dia. Contohnya, okey. Orang yang sangat rajin melakukan sesuatu. Contoh ayat, Pakcik Karim bekerja bagai lebah mengumpulkan madu agar dapat membina rumahnya dengan segera. Orang yang rajin bekerja, Pakcik Karim ni dia rajin kerja. Dia bekerja sebab dia nak bina rumah. Bayangkan kalau dia tidak rajin bekerja, tak macam lebah. Dapat tak dia bina rumah dengan segera? Tidak. Jadi kalau awak nampak seseorang yang rajin bekerja, jadi awak boleh katakan dia adalah seperti lebah mengumpulkan madu. Macam tu. Okey, kita tengok seterusnya. Aktiviti kita hari ini mengenal, mengecam dan menyebut huruf tunggal dalam tulisan Jawi. Okey, baiklah. Peribahasa tadi mestilah kita sebut dia dalam tulisan Jawi. Okey, yang pertama, perkataan yang pertama ialah bagai. Okey, awak tengok sini, bagai. Okey. Ini adalah huruf ba. Ini adalah a, alif. Ini huruf ga. Ini huruf alif. Ini huruf ya. Okey, sama-sama kita sebut. Ba, alif, ga, alif, ya. Bagai. Di bawah ini, kita perlu tulis dia. Ba, macam tu ya. Ba, alif, ga, alif, ya. Bagai. Okey. Seterusnya, lebah. Okey. Lam, ba, ha. Lebah. Okey, sekali lagi. Lam, ba, ha. Lebah. Okey. Seterusnya yang ketiga, perkataan mengumpulkan. Okey, dalam tulisan Jawi pula, mim, nga, waw, mim, pa, waw, lam, kaf, nun. Mengumpulkan. Okey, sekali lagi. Mim, nga, waw, mim, pa, waw, lam, kaf, nun. Mengumpulkan. Okey, perkataan yang keempat, madu. Okey. Mim, alif, da, waw. Okey, sekali lagi. Ikut cikgu. Mim, alif, da, waw. Madu. Okey, baiklah murid-murid. Kalau awak perasan, ada beberapa huruf yang sama yang kita bila kita sentiasa belajar kita akan kenal. Contohnya di sini dalam bagai ni alif kan? Alif sama di sini alif. Ni pun alif. Okey. Contoh satu lagi
Wow. Sini wow. Kat sini pun wow. Sini pun wow. Bila huruf-huruf ini kita sentiasa berjumpa, kita akan kenal. Jadi untuk senang awak ingat, kalau alif, macam ni. Dia macam huruf nombor 1. Alif. Alif. Okey, baiklah. Cikgu harap awak dapat belajar hari ini menyebut huruf-huruf ini. Kemudian dan kenal beberapa huruf tersebut. Okey, baiklah. Jadi latihan yang kamu perlu buat hari ini ialah cikgu nak awak salin petikan dan peribahasa tulisan Jawi dengan kemas. Nak awak salin ni. Ni nampak? Salin petikan ini dan peribahasa dalam tulisan Jawi ini. Salin. Okey. Tempat kosong ini isi jawapan. Huruf apa? Contohnya ba. Ba. Alif. Ga. Alif. Ya. Okey, baiklah. Okey, cikgu juga nak awak rakam video ataupun audio semasa awak sebut huruf-huruf tersebut. Boleh? Baiklah. Kemudian hantar kepada guru BM. Okey, terima kasih. Selamat berjumpa lagi.